Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini kita nak tengok rangkuman berita minggu berakhir Oktober 23 tahun 2020. Kita mulakan dengan satu data menarik tentang warna pilihan untuk kereta di Asia Tenggara. Jika kereta pertama yang Carl Benz hasilkan iaitu kereta beroda 3 itu dicat dengan warna hijau dan enjinnya berwarna merah, dan Henry Ford pula dia menawarkan Model T dengan apa saja warna yang anda mahukan asalkan ianya berwarna hitam. Itu dia punya tagline dia. Kini kita boleh memilih pelbagai tona dan warna untuk menghias kereta. Tetapi apakah warna paling popular di Asia Tenggara? Menurut tinjauan yang dilakukan oleh pengeluar cat dan penyalut AkzoNobel yang menghasilkan cat jenama Seekens, 22% responden Asia Tenggara memilih hitam sebagai warna kegemaran, manakala putih dinobatkan sebagai warna pilihan oleh 21% mereka yang mengambil bahagian. Sementara warna kelabu pula adalah pilihan hati 19% responden. Menurut kajian ini, warna hitam menjadi pilihan utama pembeli Asia Tenggara kerana ia melambangkan kuasa, cita-cita dan kemewahan. Putih pula dikaitkan dengan kesucian dan kebersihan, dan ini antara sebab mengapa ia menjadi warna pilihan. Sebalik itu, warna putih ini juga dikaitkan dengan aspek praktikal di mana Asia Tenggara sentiasa mengalami matahari terik. Dan warna terang ini boleh membantu mengurangkan suhu dalam kabin dengan memantul haba. Cuba teka kenapa kelabu menjadi pilihan ketiga. Ya, betul. Ini kerana ia adalah hasil campuran hitam dan putih. Dan dilihat seimbang antara hitam dan putih. Seimbang antara kuasa dan kesucian, mengimbangi cita-cita dengan kebersihan. Sekaligus ia dipandang sebagai warna yang sederhana, warna yang diplomatik dan warna yang mudah bergaul. Warna pertengahan seperti kelabu juga ada kelebihan tersendiri dari sudut penjagaan kereta kerana ia mudah menyorok cala dan kekotoran serta debu. Nampaknya kita orang Asia Tenggara ni memang boring sikit lah. Pilih warna-warna yang boring atas sebab-sebab yang tak tahulah, saya rasa macam boring lah. Minggu ini, Mitsubishi telah memperkenalkan model Xpander kepada media dan telah membuka buku tempahan mereka. Model ni sebenarnya dah lama dinantikan dan telah dilancarkan di negara jiran mungkin 3 tahun lebih di sana. Dan akhirnya ia tiba di Malaysia dengan pilihan yang agak terhad, iaitu satu varian saja dengan 4 pilihan warna. MPV 7 tempat duduk ini memang mempunyai reka bentuk yang unik, selari dengan lenggok gaya Mitsubishi sekarang yang menggunakan konsep Dynamic Shield. Anda boleh menonton video penuh yang kami hasilkan mengenai spesifikasi Mitsubishi Xpander dengan memetik pautan di atas ataupun link di dalam kotak description di bawah. Mitsubishi belum mengumumkan harga untuk Xpander, tetapi kami diberitahu ia kemungkinan kurang dari RM100,000. Sumber tidak rasmi memberitahu kami lebih 2,000 tempahan sudah diterima untuk model ini. Jadi kalau anda berminat, boleh pergi melihatnya dengan lebih dekat di lokasi yang tertera di sini. Industri otomotif sedang berubah cepat untuk menyesuaikan operasi mereka dengan keadaan dan kekangan yang wujud ketika zaman pandemik sekarang. Dan Volkswagen telah memperkenalkan program lepas jualan di atas talian bagi memudahkan urusan pengguna. Pelanggan hanya perlu menempah masa penyelenggaraan di atas talian melalui komputer ataupun peranti mudah alih dengan memilih lokasi, tarikh dan masa bersama dengan maklumat kenderaan anda. Pelanggan akan dihubungi oleh penasihat selenggara untuk mengesahkan tarikh dan masa. Untuk mereka yang suka menunggu dan melihat kenderaan mereka diselenggara, Volkswagen menawarkan sistem Service Cam yang membolehkan anda berada di pusat servis secara maya. Penasihat selenggara anda boleh menghubungi dan menerangkan kerja yang perlu dilakukan dan komponen yang perlu diganti sekiranya ia di luar skop kerja servis biasa dan anda boleh bersetuju atau menangguh kerja yang dicadangkan. Langkah ini adalah peningkatan dari inisiatif Safe Hands yang membolehkan pelanggan menghantar kenderaan untuk selenggara tanpa bertemu dengan sesiapa. Sesuailah dengan keadaan pandemik sekarang di mana kita memerlukan penjarakan fizikal. Volkswagen juga menawarkan satu pakej baik pulih untuk kenderaan berusia lebih 5 tahun yang membolehkan penjimatan sehingga RM1,394 untuk penyerap hentakan dan penjimatan sehingga RM992 untuk brek. Pakej ini datang dengan waranti 2 tahun. BMW pula mengemas kini model 330e M Sport yang terbaru dan juga menawarkan M340i X Drive. Dan kedua-duanya dipasang di kilang tempatan mereka di Kulim. Tahniah orang Kulim. Model 330e plug-in hybrid ini menawarkan pemanduan yang lebih dinamik dan cekap tenaga.
BMW antara jenama premium yang awal menawarkan teknologi PHEV atau plug-in hybrid sejak tahun 2016 dan sudah berjaya menjual 2,600 unit kenderaan setakat ini. Model 330e M Sport ini menggunakan enjin 4 silinder turbo 2 liter yang bergabung dengan sistem pacuan elektrik untuk menjana 292 kuasa kuda dan 420 Nm torque. Kombinasi ini memerlukan 2.2 liter petrol sahaja untuk perjalanan 100 km. Ini dalam keadaan ujian lah. Tapi kalau betul hanya 2.2 liter, kereta ini dijangka boleh bergerak lebih 2,000 km dengan satu tangki minyak 45 liter. Hebat kan? Kalau berminat, harga kereta ini ialah RM264,613, 13 sen tanpa insurans dan selepas pelepasan cukai jualan. Mereka yang berminat boleh menggunakan plan pembiayaan BMW Group Financial Services yang menawarkan bayaran bulanan bermula dari RM2,938 sebulan. Ini berdasarkan pembiayaan 80% dan tempoh bayaran 5 tahun. Tapi jangan lupa, jumlah bayaran membelon setiap tahun. Ini balloon financing. Sementara itu, model M340i X-Drive pula ialah kenderaan M Performance yang pertama dipasang di Malaysia. Tahniah lagi sekali untuk orang Kulim. Model ini dilengkapi dengan enjin sebaris 6 silinder yang menjana 387 kuasa kuda dan 500 Nm torque. Dan kesemua usaha ini boleh dihantar ke 4 roda dan ini membolehkan ia memecut dari Pegun ke 100 km sejam dalam tempoh 4.4 saat. Ia juga dilengkapi dengan M Sport Differential, M Sport Adaptive Suspension yang merendahkan kereta sebanyak 10 mm dan brake M Sport dengan 4 piston di depan dan piston tunggal di belakang. Pakej aerodinamik dan roda alloy ringan 19 inci dengan reka jentuk jejari berkembar melengkapkan gaya kereta ini. Kabin pula dihiasi dengan bahan mewah kulit Vernasca, kursi sport untuk pemandu dan penumpang dan pelbagai kemasan khas lain. Kereta ini akan ada di bilik pameran terpilih BMW mulai 24 Oktober dengan harga RM402,354.13. Ducati Malaysia melancarkan Street Fighter V4 serba baru bersama Scrambler 1100 Pro dan Sport Pro. Kalau nak tahu, Street Fighter V4 ni sebenarnya ialah Panigale V4 yang togel lah. Tak ada kurang lah fairing dia. Dan dilengkapkan dengan handlebar tinggi dan lebar untuk menukar sifatnya kepada sebuah street bike. Dengan berat 178 kg dan 208 kuasa kuda, Street Fighter V4 menjanjikan prestasi yang mengujakan di dalam bandar dengan pecutan bertenaga. Prestasi kelajuan tinggi dipertingkatkan dengan pakej aero yang melibatkan kepak kembar. Reka bentuk muka dengan gaya Joker, ini menurut Ducati sendiri, bukan saya cakap, menjanjikan gaya tersendiri dengan imej berani. Street Fighter juga memakai fairing khas 2 lapis yang menyalurkan udara untuk pembakaran dan penyujukan sekali. Ia juga datang dengan pakej elektronik yang mengukur inersia pada 6 paksi termasuk sudut baring, dan maklumat ini digunakan untuk mengawal kuasa bagi membantu penunggang mengawal motosikal pada setiap masa. Dia macam very advanced traction control yang tahu bike lean, bike roll, macam-macam lah semua dia tahu. Street Fighter V4 ni datang dengan rim temper Marchesini dan sistem gantungan Öhlins 43mm Nixo 30 di depan dan TTX 36 monoshock di belakang dengan kawalan elektronik. Ia juga datang dengan peredam steering Öhlins. Street Fighter V4 berharga RM115,900, manakala Street Fighter V4S pula ialah RM145,900. Scrambler 1100 Pro dan Sports Pro pula menjanjikan penunggangan selesa dengan enjin berkuasa tinggi dan tangki minyak 15 liter untuk perjalanan jarak jauh. Kombinasi dua warna yang bergelar Ocean Drive dan kerangka trellis mewujudkan satu pakej compact dengan gaya bebas sesuai dengan konsep Scrambler yang bisa ke mana saja. Versi Sport Pro ialah yang paling mantap dan dilengkapi dengan sistem gantungan Öhlins, handlebar rendah dan cermin sisi ala cafe racer dan warna hitam tak berkilat ataupun matte black. Kedua-dua versi Scrambler 1100 ini dilengkapkan dengan sistem kawalan cengkaman, brek anti kunci dan 3 mod penunggangan. Harga bermula pada RM75,900 untuk Pro dan RM80,900 untuk Sport Pro. Walaupun keadaan ekonomi tak menentu sekarang, tetapi kita tetap berangan untuk memiliki kenderaan idaman. Dan pasaran terpakai adalah satu pilihan untuk kita memiliki impian tanpa berbelanja terlalu banyak. Kini, Sime Darby Auto Selection menawarkan pilihan kenderaan terpakai terpilih untuk pelanggan yang mahukan model-model menarik tanpa kerisauan membeli kenderaan yang dimiliki orang lain.
Dan yang lebih canggih lagi, anda boleh melihat ke semua kenderaan ini di atas talian bagi memastikan kita mengekalkan penjarakan fizikal. Mereka menawarkan sekitar 300 kenderaan hampir baru dan terpakai pelbagai jenama dan tidak terhad kepada jenama yang dijual baru oleh konglomerat tersebut. Selain kemudahan melihat kenderaan di atas talian, anda juga boleh mengaturkan pemeriksaan fizikal dan sesi pandu uji di atas talian. Anda boleh melawat laman sesawang mereka di simedabyautoselection.com.my atau anda boleh menelefon mana-mana bilik pameran Sime Darby Auto Selection untuk makluman lanjut. Kami baru saja menerima pengesahan bahawa Proton X70 akan dilancarkan pada hari Selasa 27 Oktober. Kerana sekarang dah ada MCO, pelancaran ini akan dilakukan secara maya. Kami akan membuat laporan mengenai pelancaran tersebut sebaik saja ia selesai. Kalau datang sini mungkin kita tak pasti sama ada live ataupun tidak. Kita teruskan dengan beberapa berita antarabangsa dan kita mulakan dengan pengenalan kenderaan lasak Hummer versi elektrik oleh General Motors minggu ini. Pelancaran ini jelas menunjukkan bahawa General Motors sedar mereka tidak boleh terus-menerus menawarkan kenderaan berenjin besar dan mencemar udara, lalu memilih untuk menukar spesifikasi model ikonik mewah Hummer kepada versi elektrik. Pada pendapat kami, Hummer dipilih kerana ia antara kenderaan yang mempunyai enjin paling besar dalam model yang ditawarkan oleh General Motors. Dan dengan ini, ia akan segera menurunkan purata pencemaran korporat ataupun kafe untuk syarikat tersebut. Namun, model ini yang dikatakan boleh menjana sehingga 1000 kuasa kuda dan 15,600 Nm torque ini hanya akan dijual pada tahun 2024. 3 tahun lagi ataupun 4 tahun lagi. Torque sebanyak itu boleh memecutkan kenderaan ini dari pegun ke 100 km sejam dalam tempoh 3 saat. Mind blown. Ini sudah tentu akan menggugat semua supercar. Kalau hypercar saja yang selamat dari terjahan Hummer elektrik ini. Kenderaan ini dikatakan juga datang dengan bateri yang cukup besar untuk memberikannya jarak pemanduan hampir 600 km. Dan ia juga datang dengan teknologi charge laju yang menambahkan jarak pemanduan pada kadar 100 km untuk setiap 10 minit masa charge. Seterusnya, kita melihat ujian pelanggaran Euro NCAP untuk Volkswagen ID3 yang telah lulus cemerlang 5 bintang. Kita boleh lihat bagaimana ujian kali ini menggunakan protokol baru yang menyaksikan kereta diuji menghentam doli bergerak untuk pelanggaran CP ataupun offset, di mana cara ini menjana simulasi yang lebih tepat dengan keadaan dunia sebenar. Antara kesan yang dapat dilihat jelas ialah kenderaan tidak berputar secara ekstrim selepas berlanggar. Berbeza dengan keadaan sebelum ini di mana ia melanggar rintangan statik dan berpusing banyak. Volkswagen ID3 mencapai skor 87% untuk pelindungan dewasa. Ujian pelanggaran sisi dan pelanggaran sisi dengan tiang pula menunjukkan adanya beg udara tengah di antara pemandu dan penumpang depan. Ini boleh mengurangkan risiko kecederaan bila dua badan bertemu pada kelajuan tinggi. Ini kali pertama kami melihat beg udara seperti ini digunakan. ID3 mencapai skor 89% untuk keselamatan kanak-kanak. Manakala skor untuk keselamatan pejalan kaki ialah 71%. Ini termasuk ujian sistem brek kecemasan automatik untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. Terakhir yang mencapai skor 88% untuk bantuan keselamatan termasuk brek kecemasan pelanggaran dan sistem bantuan lorong. Tesla telah mengumumkan pelancaran versi beta sistem full self-driving minggu ini. Sistem yang dinanti-nantikan ini telah mengalami penstrukturan semula yang menyeluruh bagi meningkatkan keupayaan pembelajaran dan kepintaran sistem. Sistem yang lama dikatakan telah mencapai local maximum, jadi sistem baru ini dikatakan mampu memandu kenderaan dari rumah ke destinasi tanpa sebarang input dari pemandu.
Ia termasuk melepasi lampu isyarat, menukar lorong, melepasi simpang dan mengenal pelbagai halangan. Yang pentingnya sistem baru ini mempunyai local maximum yang lebih tinggi lah. Ini beberapa video yang dimuat oleh Tesla owner Silicon Valley di media sosial. Satu akaun yang kerap menunjukkan ujian full self-driving dan pelbagai lagi aspek pemilikan Tesla. Ia menunjukkan apa yang dilakukan oleh sistem dan apa juga elemen yang sedang dipantau dalam proses pemanduan tersebut. Apa yang mengagumkan ialah sistem ini bergantung kepada kamera semata-mata tanpa menggunakan LiDAR untuk mengenal pasti alam persekitaran. Ia seolah-olah menunjukkan Tesla sudah berjaya mengatasi hampir semua masalah AI penglihatan ataupun vision AI. Kalau benar ini menunjukkan syarikat kereta elektrik tersohor ini semakin jauh meninggalkan syarikat kereta lain. Malah boleh dikatakan Tesla juga sedang memecut meninggalkan syarikat teknologi lain yang sedang mengejar keupayaan AI sebenar. Cukup dengan pelancaran sistem FSD ataupun full self-driving, Tesla juga telah mengejutkan penganalisa pasaran bila mencatatkan rekod baru hasilan kereta, mencapai angka jualan paling tinggi dalam sejarahnya untuk tempoh 3 bulan ketiga tahun ini dan juga mencapai tahap pendapatan dan keuntungan paling tinggi dalam rekod syarikat untuk suku ketiga tahun ini. Yang lebih mengejutkan lagi ialah mereka mencapai tahap keuntungan kasar lebih 27% dan ini semakin hampir dengan sasaran untung kasar 30% yang dinyatakan oleh pengasas syarikat Elon Musk. Ramai yang berpendapat ini tidak mungkin dicapai kerana hakikatnya terlalu tinggi berbanding dengan syarikat lain. Tetapi itulah realitinya, mereka sudah mencapai tahap 27% dan ini dicapai sebelum mereka mengaplikasi penjimatan kos bateri lebih 50% seperti yang didedahkan semasa hari bateri Tesla tak lama dulu. Musk sudah berkali-kali mengatakan bahawa kelebihan utama Tesla di masa depan ialah kecekapan pembuatan ataupun manufacturing efficiency. Ada yang mengatakan ini adalah satu kenyataan yang pelik kerana pada masa ini kelebihan nyata Tesla ialah pada teknologi kereta itu sendiri. Tetapi Musk ni dia memang pandangan jauh dan berkali-kali dikatakan fokus mereka ialah kepada kecekapan mesin yang menghasilkan mesin ataupun machine that makes the machine. Dia mahu kecekapan di situ. Kalau dilihat bagaimana mereka telah membangunkan sebuah kilang di tapak baru dalam tempoh 13 bulan dari permulaan kerja pembersihan tapak sehingga pengeluaran massa di kilang Giga Shanghai dan dijangka akan melakukan yang serupa di Giga Berlin dan Giga Texas, kenyataan Musk ini nampaknya memang benar. Ada lagi berbagai teknologi seperti Giga Casting yang juga akan lagi mengurangkan kos mereka. Ini sesuatu yang sudah tentu merisaukan seluruh industri kereta. Tapi macam saya katakan, sebenarnya Tesla ni dia bukan sedang bersaing dengan industri kereta pasal dia beyond that. Dia sebuah syarikat teknologi dan dia menghasilkan komputer atas roda sebenarnya. Dan kalau orang lain masih lagi nak menghasilkan kereta, itu terpulang pada mereka. Ini pada pendapat Tesla lah. Kini hanya Volkswagen yang mempunyai keupayaan mencabar angka Tesla dari segi penghasilan kereta elektrik. Dan jika kedua-duanya berjaya mencapai angka jualan masing-masing sebelum 2025, iaitu dua-dua mencapai angka jualan 5 juta kereta elektrik, jadi 10 juta kereta elektrik akan dijual pada tahun 2025. Ia akan mengesahkan tamatnya usia kereta berkuasa petrol dan diesel sebelum akhirnya dekade. That seals the coffin for ICE cars. If the conversion rate to electric cars goes beyond 10% ataupun 10 to 12% of total volume sold, maka habislah kereta ICE, akan tamat usianya. Okey, sampai situ saja video kita kali ini. Kalau ada tengok sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kalau suka, tekan butang like. Kalau ada manfaat, kongsikan dengan kawan-kawan. Dan kalau belum subscribe, tolong subscribe. Kalau dah subscribe, tekan butang loceng untuk mendapat makluman terkini bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.